Hai Movie Hunters, selamat datang ke channel SR20. Di video ini, admin akan menceritakan review lengkap filem Scary Stories to Tell in the Dark. Semoga terhibur. Filem ini mengambil latar belakang tahun 1968 di bandar Pennsylvania. Ketika itu, perayaan Halloween akan tiba. Tommy, seorang pembuli, berniat untuk takutkan kanak-kanak pada malam Halloween. Scene berpindah pada Stella dan bapanya. Bapanya bertanya, adakah kamu akan keluar bersama kawan-kawan malam ini? Dia jawab, lebih suka duduk di rumah. Tapi Stella diajak oleh kawannya Chuck dan Augie untuk join trick or treat. Tetapi kawannya sebenarnya hanya ingin membalas dendam terhadap Tommy. Scene berpindah pada seorang remaja yang disapa oleh polis dengan soalan, kamu ada arah tuju budak? Dan dia menjawab, ikut saja gerak hatinya. Lalu polis itu pun beredar. Remaja itu kemudiannya diberi sekeping kertas oleh pengayuh basikal yang memberitakan tentang adanya pertunjukan filem sempena hari Halloween. Scene tertumpu kepada orang jerami ataupun scarecrow di sebuah ladang milik family Tommy yang bernama Harold. Agak menakutkan ya mukanya. Dia dilempar botol minuman kaca dan dipukul guna kayu baseball oleh Tommy dan kawan-kawan. Di sini nampak macam Harold ni cuma sebagai tempat untuk melepaskan keseronokan membuli sahaja. Tiba malam Halloween. Stella, Augie dan Chuck pun berjalan bersama sambil menunggu Tommy dan kawan-kawannya muncul. Tommy pun muncul dan tanpa pengetahuan mereka, Tommy juga membawa kakaknya Chuck, iaitu Ruth, bersama dalam keretanya, dan mereka merampas bungkusan yang dipegang oleh Chuck yang cuma berisi pakaian dalam orang tua. Dengan perasaan marah, Tommy memberhentikan keretanya dengan mengejut dan reverse untuk menangkap Chuck dan kawan-kawan. Mereka pun dikejar sampai ke kawasan pertunjukan filem yang dihadiri oleh Ramon. Lalu mereka pun masuk ke dalam kereta untuk bersembunyi. Okey, skip. Selepas mereka berkenalan, Stella pun mengajak Ramon dan kawan-kawannya untuk melihat rumah berhantu. Lalu Ramon pun membawa mereka. Rumah itu didiami oleh keluarga Bellow pada lewat abad ke-19. Mereka pun masuk. Stella bercerita kepada Ramon bahawa keluarga ini menyimpan sebuah rahsia. Seorang anak perempuannya yang bernama Sarah tidak dibenarkan keluar dari rumah dan kabar angin mengatakan sesuatu telah berlaku kepada beliau. Tiada seorang pun pernah melihat Sarah. Ada kanak-kanak yang datang ke rumah itu dahulu kala turut mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar kisah seram yang diceritakan Sarah di balik dinding di rumah itu. Ada juga kanak-kanak yang mati di pekan tersebut. Penduduk pun mengesyaki itu perbuatan Sarah, lalu ingin menangkapnya tetapi tidak sempat kerana Sarah telah menggantung dirinya sendiri. Selesai bercerita, tiba-tiba Ramon terjumpa satu tanda untuk ke ruangan yang misteri. Lalu masuk. Ternyata ada sebuah bilik, mungkin bilik Sarah, kata si Stella. Scene lalu tunjukkan Chuck yang sedang menyorok dalam almari dari Augie. Tiba-tiba terlihat pemandangan rumah yang seperti ada penghuni dan dia terpandang seorang wanita dan seekor anjing hitam. Sebabkan takut, Chuck menutupi dirinya apabila dia buka. Ternyata si Augie yang muncul di depan mukanya. Dalam ketakutan, Chuck mengajak kawan-kawan untuk keluar dari rumah tersebut. Stella yang melihat ruangan itu kemudiannya menjumpai sebuah buku milik Sarah Bellows. Tiba-tiba, Tommy dan kawan-kawan pun datang untuk mencari mereka, dan Tommy menolak Ruth ke dalam rumah itu, lalu mengurung kesemua dari luar. Stella yang memegang buku itu ingin Sarah menceritakan suatu kisah
Tiba-tiba terlihat bayangan hitam memenuhi ruang itu, dan bayangan hitam itu juga membantu mereka dengan membuka selak pintu itu. Lalu mereka pun keluar dan Stella menutup pintu rumah itu. Scene berpindah menunjukkan Stella yang sedang santai sambil melihat buku sarah yang dibawa pulang. Tengah asyik melihat beberapa muka surat, tiba-tiba dia terlihat sebuah tajuk cerita yang tertulis Harold. Dia mencalit tajuk cerita tersebut dengan ibu jarinya dan warna merah seakan darah melekat di jarinya. Di sinilah kengerian bermula. Tommy pulang ke rumahnya berkeadaan mabuk. Lalu ibunya sangat marah sebab Tommy sepatutnya menghantar telur ayam kepada pelanggan mereka. Tommy pun segera ke ladang untuk mengambil telur. Scene beralih ke Stella yang tengah membaca isi buku itu dengan ceritanya berbunyi, Tommy membenci Scarecrow itu sepanjang hidupnya. Dia mengambil telur-telur itu dan pergi buat selamanya. Ketika Tommy mula masuk dalam reban ayam, kamera menunjukkan kedatangan bayang hitam di luar. Tommy berjalan dan merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Harold hilang dari kayu tempatnya ditambat, dan Harold pun muncul di depan Tommy. Apalagi Tommy pun terkejut. Harold mengejar Tommy, tetapi Tommy terjatuh tersepak pencakar jerami. Tommy yang penuh keyakinan merasa dapat membunuh si Harold dengan menusuk ke arah perutnya. Silap apabila Harold tidak terkesan, lalu merampas pencakar itu dan menusuk ke arah Tommy pula. Tommy kesakitan berlari keluar ladang memanggil maknya, namun tiada siapa yang dengar jeritannya. Perlahan-lahan Tommy seperti disumpah. Tubuhnya mengeluarkan rumput-rumput kering. Babak berikutnya, seorang polis datang bertanyakan Ramon mengenai kehilangan Tommy. Scene bertukar. Stella, Augie, Cuk membincangkan kes yang berlaku dan mengaitkan perkara itu dengan kewujudan cerita dalam buku serah. Scene berikutnya mengejutkan Stella dan Raymond apabila mereka ingin menyiasat di ladang milik Tommy dikejutkan dengan kelibat Harold yang memakai jaket milik Tommy. Stella semakin yakin bahawa ini ada kaitan dengan buku tersebut. Justru risau akan terjadi kisah sebenar yang seterusnya. Stella pun mengembalikan buku itu ke dalam bilik Sarah. Scene berikut mengejutkan Stella apabila buku tadi tiba-tiba ada di almarinya, seolah-olah Sarah ingin Stella menyimpan buku itu. Stella membuka buku itu dan panik apabila terlihat muka surat yang kosong tiba-tiba seperti ditulis oleh sesuatu yang bertajuk The Big Toe. Dia cuba menghentikan dengan mengoyak halaman namun tidak berhasil. Cerita itu tetap berlangsung. Ternyata kisah berikutnya adalah kisah Augie. Scene menunjukkan Augie yang sedang mengambil sup daging buatan maknya, dan benar ada jari ibu kaki di dalamnya. Stella memberi amaran namun Augie tidak percaya. Kisah itu adalah kisah seorang mayat yang mencari ibu jari kakinya yang hilang. Augie terus makan sup itu dan dia terasa pelik. Dia sedar yang itu adalah jari kaki yang sebenar. Dia terkejut dan sup itu tertumpah ke lantai. Nampak seperti ada organ-organ manusia di dalamnya. Augie bertanya, apa yang tertulis dalam buku itu seterusnya? Balas Stella. Augie berasa sangat takut. Augie cakap, bagaimana buku itu boleh tahu? Stella cerita lagi, siapa yang ambil ibu jari aku? Dalam masa yang sama didengar oleh Augie. Augie pun cuba menyorok dalam biliknya. Kemudian muncul mayat yang tiada ibu jari kaki sedang memburu Augie. Dia menyorok bawah katil dan pintu biliknya terbuka. Augie mengintai ke atas sebab tidak nampak di manakah mayat itu. Tiba-tiba mayat itu pun muncul dari bawah kaki Augie dan menarik ke dalam kegelapan. Stella dan Ramon yang baru sampai mencari Augie. Malangnya cuma dapat melihat kesan kuku Augie di atas lantai sahaja. Scene pindah ke Stella yang merasakan dirinya lah pembawa malapetaka ini semua sejak dia membawa pulang buku itu. Chuck dan Ruth pun muncul berbincang. Tapi si Ruth yang tidak percaya dengan dongeng ini pun pulang. Dengan kerisauan mereka bertindak untuk membakar buku tersebut dengan harapan sihir itu pun hilang.
Setelah bakar, mereka melihat semula buku itu ternyata masih elok. Stella mengambil keputusan untuk menyelidik mengenai Sarah Bellow. Mereka membuat kajian. Raymond terjumpa satu info mengenai keluarga Bellow. Setahun selepas Sarah bunuh diri, keluarganya semua menghilang secara misteri. Ayah Sarah, Deodat, dan anaknya, Ephraim, juga mempunyai kisah sendiri di dalam buku tersebut. Kemudian, buku itu tertulis sendiri lagi. Kali ini bertajuk The Red Spot, iaitu titik merah. Ia berkisahkan seorang gadis muda yang digigit laba-laba. Siapa lagi kalau bukan kakaknya Chuck, iaitu Ruth. Sebab dari awal filem dah menampakkan Ruth ada titik merah di pipinya. Maaf spoiler, scene bertukar ke Ruth yang sedang bersiap untuk persembahannya. Sebabkan pipinya jadi membengkak, Ruth berlari ke toilet untuk melihat mukanya. Bayang hitam pun datang seperti scene sebelum ini. Stella, Augie, Raymond bergegas untuk mencari Ruth. Ruth yang dalam kesakitan sangat terkejut apabila terlihat kaki anak laba-laba mula keluar dari pipinya. Tak lama lepas tu, keluarlah berpuluh-puluh ekor anak laba-laba dan menyerang Ruth. Stella sempat menyedari bayangan hitam itu yang bertukar menjadi bentuk manusia lalu hilang. Kes Ruth ini agak lain sedikit di mana Ruth selamat, tidak hilang secara misteri seperti Tommy dan Augie. Seterusnya, Stella dan lain-lain datang ke rumah dukun bernama Lolo untuk mendapatkan bantuan. Lolo pun bercerita dia yang memberi buku itu kepada Sarah kerana simpati terhadapnya, yang duduk bersendirian dalam kegelapan. Dukun itu turut mengatakan bahawa Sarah marah apabila bukunya diambil Stella. Anak Lolo memberitahu mereka bahawa ada sesuatu yang berlaku di sebuah hospital. Lalu mereka pun pergi menyiasat perkara itu. Mereka menyelinap masuk untuk mencari sebuah bilik yang diberi nama The Red Room. Tak lama, Stella dan Raymond pun menjumpai dokumen mengenai Sarah. Tertulis Sarah mengidap penyakit akromasia albinism. Dia adalah albino dan keluarga Bellow mempercayai Sarah mempunyai kuasa mistik. Doktor yang merawatnya adalah abangnya sendiri, Dr. Ephraim Bellows. Scene menunjukkan Chuck yang terlihat oleh kaki tangan hospital sedang menyorok. Stella dan Ramon terjumpa rakaman lama antara Sarah dan Dr. Ephraim. Dalam dialog antara doktor dan Sarah, tiba-tiba Sarah mula bercerita tentang Red Room, di mana bersangkut dengan keadaan Chuck yang bakal dihantui wanita berwajah pucat. Scene ke arah Chuck. Ternyata ruangan yang Chuck berada bertukar lampu berwarna merah. Wanita itu pun muncul, sangat menyeramkan wajahnya. Chuck seperti dikepung oleh wanita misteri itu. Tak dijangka, Chuck akhirnya disedut masuk ke dalam badan wanita itu seperti manusia yang jeblus ke dalam tanah. Sambung. Stella menelefon ayahnya dan berkata, "Saya risau, saya akan mati, ayah." Ayahnya kata, "Jangan cakap macam tu, sayang." Polis yang dari awal cerita tadi ingin mengetahui cerita yang sebenar tentang kejadian yang menimpa mereka, tapi tidak percaya dengan buku yang mereka tunjuk itu. Si polis yang terlihat buku itu sudah tertulis sebuah kisah bertajuk Me, Ty, Dog, T. Walker, dan dia mengesat guna ibu jarinya. Tiba-tiba lampu berkelip-kelip dan terpadam. Seekor anjing milik polis itu seperti ternampak sesuatu di luar. Stella jadi panik dan bertanya, apakah ada kisah yang terbaru? Jika ada, kita semua akan mati. Ramon mencelah, ianya kisah saya. Ia kisah traumanya melihat cebisan mayat abangnya yang berperang di Vietnam, kata Ramon lagi. Makhluk misteri seterusnya ialah Jengli Man. Tiba-tiba satu kepala tergolek masuk ke dalam ruangan mereka. Tak terduga kepala itu pun menyebut tajuk kisah Ramon. Si polis pun mula menembak kepala itu, tapi tiada kesan apa-apa. Tak lama muncul sepasang tangan, kaki dan badan milik makhluk itu. Ia pun mula bercantum dan bangun membunuh polis itu. Makhluk itu cuba mendekati Ramon yang berada dalam sel. Namun Stella berjaya membuka sel itu dan lari bersama sambil membawa buku Sarah Bellow. Mereka berpecah supaya Stella dapat pergi ke rumah Sarah untuk memberhentikan kisah itu
Raymond dikejar. Stella yang dah sampai ke rumah Sarah merayu supaya Sarah memberhentikan kisah itu. Tiba-tiba rumah itu bertukar menjadi cantik pada pandangan Stella. Si Raymond yang kemudian sampai ke situ terlihat buku itu mengeluarkan tajuk baru, The Haunted House Stella. Stella yang melihat keluarga Bello sedang mencari Sarah yang hilang lari ke dalam sebuah bilik. Dia terpandang seorang wanita tua yang sedang duduk. Wanita itu mencerit mengatakan, "Dia di sini." Stella terpandang cermin lalu lari. Ketika lari, dia terjumpa seorang budak bernama Lolo. Adakah dukun yang tadi? Di scene Raymond, dia masih diburu makhluk itu. Scene Stella, dia ditangkap oleh keluarga Bello. Pelik kan? Rupanya Stella memainkan peranan sebagai Sarah pada masa lalu. Stella diheret sambil meminta tolong. Dia kata dia bukanlah Sarah. Setelah dicampak ke bilik gelap, Sarah yang sebenar pun muncul. Dia berkata, "Saya ada satu kisah untuk awak." Tapi kali ini, Stella pula yang ingin bercerita kepada Sarah. Dia memujuk Sarah supaya menghentikan kemarahan itu. Sarah pun memberi Stella sebatang alat tulis, tapi menggunakan darah sendiri. Stella terus menulis kisah yang sebenar tentang Sarah. Sarah pun melepaskan semua kemarahannya yang lalu dan menghilang, serta makhluk aneh bersama Raymond pun turut hilang. Scene akhir. Stella sedang menaip kisah sebenar untuk didedahkan kepada penduduk. Raymond akhirnya pergi untuk latihan tentera. Stella bersama bapanya di dalam kereta dan terlihat juga Ruth di belakang. Stella berniat untuk mengembalikan Augie dan Chuck dengan caranya tersendiri. Tamat. Semoga berjumpa lagi di video review yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share biar admin dapat lebih semangat untuk hasilkan video-video yang menarik. Bye-bye.